Sekejap. Boleh, Min. Kamu tak scan ke? Ha? Okey, dah aku di shopping mall ni. Sekarang untuk masuk ke kedai atau restoran kena scan health pass ya, health pass yang vaccination atau yang menunjukkan anda negatif COVID. So, setiap kali nak masuk akan ada orang stop, scan lah. Macam tu. Ini adalah kenangan pergi restoran ni dengan arwah Jebat, Zura, anak-anak. So, ada certain things yang remind me of Jebat and Zura. Jadi, ini adalah my health pass, sanitary pass. So, kena scan bila nak masuk kat restoran tu. Bonjour. Parce que ça, demain, c'est mort. Demain, il va faire chaud pareil. Mon parking, c'est encore pire, tu sais. Assalamualaikum, bonjour semua komotalivu. Hari ni sangat panas ya. Sudah kembali daripada semalam panas. Hari ni cuacanya tengok 32 degree pada jam 2.30 petang ya. Oh, semalam tengah hari memang tak nak keluar lah, duduk rumah. Panas bobona. Petang pukul 6.30 barulah okey sikit nak keluar rumah. Dah macam kat Malaysia pula rasa ni dalam rumah lagi lah panas. Sekarang pukul 7 petang atau 7 malam. Dah aku kata 7 petang sebab masih terang benderang. Kalau orang Malaysia panggil 7 malam, okey. Sini pukul 9.30 baru gelap. So dah aku nak start masak malam, buat yang tertunggak. Semalam nak buat paru berlado, masa tidak mengizinkan. So malam ni nak buat paru berlado, boleh disimpan untuk makan hari esok. Lepas tu nak buat ikan dan sedikit sayur-sayuran untuk anak-anakku makan. Dan aku nak tunjukkan pokok pisang yang dah aku dapat daripada masa cuci mata tadi, bukan cuci mata, beli barang tadi. So ini adalah pokok pisang, nama version dia Musa. Musa ni adalah pokok pisang yang kerdil ni. Dia tidak mengeluarkan buah kalau tak salahnya. Lakiku sibuk nak suruh beli pokok pisang yang mengeluarkan pisang. Mana nak dapat kat sini? Kita bukan kat Malaysia bang oi. So dah aku nak beli ni supaya ada lah pokok pisang dalam rumah ni. Dan manalah tahu boleh guna dia punya daun tu untuk bungkus nasi lemak ko. Kalau kocik bobona tu bungkus lopat ko kan. Gitu. So inilah dia ahli keluarga kami yang terbaru, namanya Musa. Yeah. Ini adalah persediaan untuk buat dia punya sambal ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau inginkan resepi sempoi paru berlado ini, boleh tengok video sebelum ini. Search resepi paru berlado light.km, akan keluarlah post itu. Bagi dia kering tau. Ni dah kering, barulah kita masukkan paru yang telah digoreng tadi. Tu dia paru berlado dah siap untuk tokak Melayu totok. Sida pun akan rasa juga ni, dia dah pesan dah. Dia pun nak juga. So inilah dia paru berlado. Sedap. Resepi dia ada dekat videoku sebelum-sebelum ni ya. You all boleh search resepi paru berlado light.km, akan keluar nanti videonya. Yum yum. Ini dah aku beli beku punya dekat Asian supermarket. Dia katanya salmon, ada sejenis nama salmon tu. So tak tahu kenapa warna dia lain daripada salmon biasa. Wallahualam. So basically dah aku masak, lumurkan dengan serbuk kunyit dan garam. Lepas tu dengan sedikit butter, buatlah sampai masak sebelah-sebelah dia tu sampai garing. Musim panas adalah satu-satunya masa kami boleh merasa tembikar ya. Kalau tak adanya tembikai. So ni sodak bobona tembikai. Tengoklah budak ni makan tembikai macam mana ni Ni pun sama makan tembikai. Sodap. Sodap tak? Cakap ni 9 tu sodap pun tahu apa makna Sodap tak? Sodap. Hello.
Sodak. Sedap. Sodap yo. Sedap. Sedap tumpu ya. Cukup je. Sodak. Sodak bobona. Macam mana cakap, Dek? Cik? Sedap bobona. Assalamualaikum bujur tulmun komotalivu. Lihatlah muka sesuci lebaran tanpa make up yo, sudah sebab kita sudah mandi, sudah fresh. Hari ini cuaca sangat panas ya, di sini sudah mula panas. Tadi dalam kereta rasanya masa tengah hari tadi keluar balik dalam pukul 2 tengah hari, it was 32 degree dalam kereta So kat luar sana tak tahulah berapa degree, tapi panas gila. Sampai anak-anakku pukul 5 petang pun tak nak keluar sebab panas. Ya Allah, ya Tuhanku. Pukul 6.30 petang barulah sesuai untuk keluar. Jadi sekarang masanya adalah nak dekat pukul 10. So masanya untuk buat sedikit Q&A. Hari ni kita tukar sikit tukar. Bermula kat belakang tabir, lepas tu dekat luar rumah, lepas tu dekat bawah, lepas tu sekarang dalam bilik pula. Tu dia Cik Syifa ni dia terpaksa bawa ke mana-mana ni. Kau tak ada orang nak jaga dia. Abang dan kakak pergi solat maghrib tu kat bawah tu dah pesan buat al-Mulk dengan al-Waqiah setiap malam kan lepas maghrib. Nak suruh baca Yasin tu masing-masing ni kalau tak ada Mak payah bobona, bapak tak balik lagi. Mak bendera merah tak boleh nak join kan. So diamanahkan kepada Adam untuk bimbing adik-adik dia solat maghrib dan seterusnya bacaan al-Mulk dan al-Waqiah. So marilah kita buat Q&A. Adakah aku memerlukan spek mata rabunku itu? Mungkin tidak. Okey, sekarang ini adalah komen daripada, tak nampak lah kalau nama tu Kocik Bobona. Marilah kita pakai spek orang rabun. Tila? Papa Lila. Kita sambung sekejap lagi. Kerana membuat video ini di malam hari, maka daku terpaksa menggunakan my reading glasses. Kalau tak nampak dalam malam kan. Okey, jom marilah kita meneruskan video kita, Q&A kita untuk hari ini. Ini adalah daripada Rashilah Abadi. Daripada videoku Menantu Orang Putih. Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam. Bila pakai spek macam kembar, Cik Minah sayang pula. Cik Minah sayang. Siapa pula Cik Minah sayang tu? Marilah daku tengok Google. Tanya Pak Cik Google ni, Cik Minah sayang ni siapa? Siapa Cik Minah sayang tu? Cik Minah sayang Sharifah Aini. Siapa pula Cik Minah sayang ni ya? Ya Allah, ya Tuhan. Cik Minah sayang siapa? Tak tahu siapa Cik Minah sayang tu. Kalau cun tak apa. Tak sedar diri. Okeylah. Rashilah Abadi daku tak tahu siapa Cik Minah sayang tu ya. Daripada Suran Martia. Assalamualaikum Puan Nur. Waalaikumsalam. Cepedak goreng jadilah. Oh, sodak cepedak goreng tu rindunya, tapi dah habis. Lepaskan rindu kat Malaysia tu lah. Nak balik Malaysia tak boleh kan? Yang itu terung kah? Ingatkan Timur. Kawan-kawanku, ada sahabat-sahabat ada komen dalam video ni makanan expired daripada Malaysia. Dia kata itu bukan terung. Kalau terung dia tergantung. Ini adalah zucchini. Kat Malaysia ada ke? Sebab sepanjang aku hidup tak pernah jumpa pun kat Malaysia. Tapi dia tumbuh di cuaca panas mestilah boleh kot kalau tanam kat Malaysia ni dok. So itu bukan seperti sahabat-sahabat kata, itu bukan terung, itu bukan timun. Itu adalah zucchini nama macam tu. Ini daripada Myra, masih lagi dalam post makanan expired daripada Malaysia. Myra kata, hari ni saya seronok dapat masuk kebun, macam-macam buah ada. Jarang Nur bawa kita masuk ke kawasan ni kan. Sebenarnya kawasan ni tempat yang selalu lalu je, cuma jarang masuk kat celah tu. Dah aku selalu balik bila kat belakang rumah tu nak copek balik kan. Anak Cik Miak ni tak dapat nak tu, lepas tu malih kan. So masa buat vlog tu terfikir sebab ternampak yang zucchini whatever you call it tu yang macam terung yang sepanjang tu ada banyak. Lepas tu ada tomato. So sajalah nak sharekan dengan you all macam mana rupa tomato. Ada bermacam-macam jenis tomato. Maybe jarang tunjuk kat situ sebab tak tunjuk sebelum ni sebab hasilnya tiada. Ini tunjukkan sebab hasilnya sudah ada. So dapatlah you all tengok. Itu adalah jawapan kepada Myra. Terima kasih. Ni daripada Kiwi Lemon, masih lagi dengan video yang sama. Kata pandainya Ana makan sambil senyum-senyum kat kamera. Ana Syifa ni, dia dah biasa aku ambil video dia. Daku kan jenis yang suka buat video kan. So dia dah biasa mak dia
ambil video. So bila the moment aku halakan je video kat orang lain, dia akan bercakap-cakap macam dia buat review. Jadi pada hari tersebut aku mengambil kesempatan letak kamera depan dia. Jadi dia pun bercakap-cakap lah kalau kau nak buat review. Dah biasa kan mak dia tukang ambil video kan. So anak pun jadi macam tu. Macam tu lah ya. Jawapan kepada Kiwi Lemon. Ini adalah komen daripada Sandy Look. Hello my friend Sandy Look. Sandy Look kata thank you. Ini daripada post ku yang lama, vlog ku yang lama, saya kena pickpocket. Sandy Look kata, thank you for all the tips on careful while travel. God bless you and family in good health and lots of happiness in life. I wish you the same too, my dear friend Sandy Look. Take care and stay safe with all your family. Ini masih lagi dengan makanan expired dari Malaysia. Zusa kata biji dia boleh makan kalau digoreng api sederhana. Itulah dia. Tapi disebabkan cempedak tu dia dah umur macam Cik Syifa 3 tahun kot. Atau 2 tahun. Macam Cik Syifa lah kot 3 tahun. Dia dah aku rebus dengan macam style-style dulu masa dah aku kecil. Mak dah aku buat, arwah mak buat. Al-Fatihah untuk arwah mak aku Aili binti Abdullah. Masih tak sedap. Tak rasa macam dah aku makan kat Malaysia tu. Sebab dia tak fresh kan. Bila dah beku, memang tak best. Sedih kan. Umi Kalsum Kamis kata itu terung atau zucchini ya. Itu zucchini lah, betul lah zucchini, bukan terung. Aku panggil terung sebab rupa macam terung kan. So maybe nama dia adalah sejenis terung zucchini, whatever you call it. Macam tu lah kot. Ini menantu orang putih daripada post menantu orang putih. Sheila Roshila kata, Assalamualaikum Kak Nur. Anda kata kalau suami Kak Nur tu bukan jodoh Kak Nur, agak-agak Kak Nur duduk Malaysia dan kahwin dengan orang Malaysia ke? Ya. Waalaikumsalam. Rasanya kalau dah aku tak kahwin dengan suamiku, jodohku dengan orang Malaysia, iaitu dah jadi arwah pun sahabatku tu. Ya. Rasanya dah aku jodoh dengan orang Malaysia lah sebab berkawan dengan orang Malaysia sebelum ni kan. Yap. Itulah jawapan kepada Sheila Roshila. Tapi jodoh pertemuan itu Allah dah tetapkan kan. Dan itulah yang patutnya berjodoh tu pun dah meninggal dunia. So Al-Fatihah kepada Abdul Hakim bin Muhammad. Semoga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Ini daripada Mazita Ismail. Mazita Ismail kata, lembutnya Adam bila bercakap. Ya, Adam tu dia sejenis orang, sejenis yang cakap lembut, pelan. Kadang-kadang terlampau pelan. Kita kata boleh cakap kuat sikit tak? Bapak dia selalu perli-perli dia, selalu sound-sound dia kata, cakaplah kuat-kuat sikit kan. Sebab kata macam tak cukup confident je. Dah memang dia suara pelan macam tu. Tak tahu nak cakap. Tapi bila dia marah pun, kalau dia nak menjerit pun geram dengan adik dia ke, ataupun dia macam mana adalah melawan sikit, dia bila dia bercakap tu pun dia tahan lagi suara dia, betul-betul bukan menjerit. So dia jenis tak tahulah, padahal maknya Tarzan, anaknya enggak. Anak perempuan dia jadi Tarzan gitu. Ini daripada Taufik 67 dengan the post daripada makanan expired dari Malaysia. Salam Puan Nur dan keluarga Like KM. Waalaikumsalam. At 10:59 of the clip, Ana Syifa cakap sedap. No response. At 11:11, Ana Syifa cakap lagi wajib sedap. Alhamdulillah. Jangan mess around with another boss. Kaki cutie atas meja. Dah aku pun tak perasan bila Taufik mention 10:59 dengan 11:11. Dah aku dengar betul-betul lah. Dia kata sedap. Lepas tu kata Cik sedap. Pandai nak mama kata sedap. Ya sedap. Macam mana cakap sedap? Dah aku buat video ni nak bagi dia tak mengacau. Dah aku bagilah dia TikTok. Bila dah habis buat video ni nak tidurkan dia lah. Sebab dah pukul 10 malam kan. Terima kasih Taufik. Kalau tak mention dah aku pun tak perasan si Ana Syifa ni cakap tu. Terima kasih. Ini daripada Petulin Naifi. Kata Syifa ni lidah Melayu totok. Dah aku rasa dia ni tekak Melayu totok. Sebab kalau masak yang kadang-kadang western tu depends. Tapi dia lebih banyak makan kalau makanan Melayu. Dan yang geramnya, dia contohnya kalau mak dia masak makanan yang mak dia tak makan tau. Hidangkan untuk orang lain, mak dia tak makan. Selera dia tak ada lah. Selera dia biasa-biasa je. Jadi semalam, sebab tengok badan dia dah susut. Nampak tak badan dia susut kan? Tapi bila tengok kan dia tinggi sebenarnya. Dia meninggi. Bukan nak kata dia meninggi. Dia tinggi, tidak. Tapi dia meninggi. Jadi badan dia dah macam susut. Sebab bila jalan dengan dia keluar tengok dia kat belakang lah. Kecilnya anak mama ni lah. So jadi dia ni memang Melayu totok. Semalam buat nasi ayam. Dia punya makan. Dah makan dengan bapak dia ni. Nampak mak dia makan lagi. Dah aku kata dia ni tak makan lagi ke? Ida kata, papa mana ada dia bagi dia makan. Bila tanya bapak dia, dah bagi makan lah. Nasi makan banyak, ayam makan 2 ketul. Ini mak dia makan, dia pun menyebuk lagi. So inilah dia budak dia.
selera macam omak budak ni. Kalau bawa balik Malaysia senang lah kan. Tokak Melayu totok. Ini daripada Pia. Pia kata suka sebuah video Kak Nur. Alhamdulillah, terima kasih Pia. Banyak nasihat yang positif, boleh belajar masak. Tengok family Kak Nur, banyak video yang saya sedang tengok, semuanya menarik. Alhamdulillah. Thank you Pia for your support. Thank you kerana menonton video yang akak buat ni. Dan aku akan cuba pelbagaikan lagi video. Memasak pun sama. Ni dah lama tak tunjuk memasak sebab dah aku macam nak cakap terlampau banyak urusan, terlampau banyak benda yang dah aku kena settlekan sampai masak tu. Bukan tak masak. Cuma macam tak ada mood nak buat video, buat video. So, nantilah bila dah aku akan cuba kembalikan aura buat video sebab rumah ni masih dalam keadaan proses mengemas lagi hasil daripada pindah barang daripada rumah lagi satu tu. Dan baru balik bercuti juga dan berlambak-lambak kain dan macam-macam. Dan veranda tempat office tu lagi membuat pembolak-balikkan mengubah barang-barang oh ya Allah ya Tuhanku. So my time is very very limited, tapi dah aku cuba kembalikan balik mood dengan keadaan panas balik ni. Jadi bila panas tu membara, no mood, siapa sini bila panas je tak ada mood, angkat tangan dan kita high five. So kepada Pia, thank you so much kerana menonton dan thank you subscribe pada channel akak. Terima kasih. Stay safe. Ini daripada Hezni Sharina Abdul Jalil. Bagus anak-anak mencuba makan makanan tradisi. Ini adalah daripada video yang makan wajib daripada Malaysia yang orang Switzerland bawakan. Malaysia, Switzerland, France wajib tu. Dan aku kalau apa-apa makanan, aku akan suruh anak-anak aku cuba. Diorang suka ke tidak, lepas tu terpulang masing-masing. Tapi mestilah rasa. Jadi yang paling suka ni budak ni, dia bedal ni sebab dah aku letak dalam peti ais kan. So dia tidak nampak, kalau tak mesti tidak makan kan. Betul tak? Syifa cakap ni, tudung. Oh, tudung, ya. Itu dia Hezni Sharina Abdul Jalil. Terima kasih. Ini adalah komen daripada M. Fazmi HD. Happy belated birthday sis. Thank you so much. Itulah, dah aku selama 20 tahun duduk kat sini, dah aku memang celebrate birthday dengan mentuaku lah. Dan always have nice presents from them. So macam dimanjai gitulah. So ya Allah, ya Tuhan, kau kenapa kau duduk atas mak kau sakit belakang bila kau duduk macam tu. So yeah, for the past 20 years I've been celebrating with my in-laws, with the family of my husband's kan. So okay lah, celebrate within us kan. Macam tu lah ala kadar dan kita within us saja. So thank you for your wish and thank you for your support dan thank you for watching the video. Thank you. Daripada video makan malam bersama mentua 24 Disember 2020, Muhammad Naim kata cantiknya Ida. Nak jadi menantu Kak Nur boleh. Alhamdulillah. Terima kasih atas pujian itu. Ida ni baru 15 tahun. Kalau nak jadi menantu tu tunggulah dulu sampai dia habis study kan. Nanti kita cerita nanti kita ceritalah ya. Itu jawapan kepada Muhammad Naim. Komen daripada Roslina Saidin. Really enjoy watching video malam ni, especially gelagat Ana Syifa dan Jade yang first time makan cempedak goreng dan wajib. Jade bukan first time makan cempedak goreng, dah 2 tahun tak makan cempedak sebab tak balik Malaysia kan. Wajib tu yes, first time rasanya kot. Dan cempedak tu iya ke? Macam dia tak ingat je apa kau bondoi. Dia tanya. Maknanya first time lah kot Jade nak makan cempedak. Kau takkan dia tanya apa kau bondoi tu kan? Thank you Roslina Saidin. Semoga dirimu juga dan keluargamu sihat-sihat. Ya, sihat-sihat semuanya. Aku nak cerita sikit pasal COVID ya. Kerisauan kita, kerisauan orang Malaysia, kerisauan di mana juga. Sebelum ni aku pernah mention kata kat sini macam orang dah tak risau sangat. Bila aku nak cerita tu tak risau sangat. Kes naik juga tau. Let me check ya hari ni kes berapa. Tapi aku nak cerita sikit lah pasal mentaliti orang kat sini kan, which is quite frustrating juga. Especially yang kita ni jaga, kita tak pergi rumah orang, kita stay within us. Tapi ada mentaliti dorang ni, dorang fikir terutamanya lah, macam mana aku nak cakap, keluarga sendiri kat sini kan, tak memikirkan keselamatan orang lain. Especially yang jenis yang jalan sana, jalan sini, cuti sana, cuti sini. Lepas tu suka hati nak datang macam tu. Tak memikirkan bagi mereka,
dia dah vaksin, so they are safe macam tu. Mentaliti orang putih macam tu. Sebab suamiku macam tu, anak dia pun macam tu, anak tiriku pun macam tu. So it's quite frustrating sebab kita, aku kata kat dia, sebab bila aku cakap still membahayakan, dia kata tak, kita dah vaksin, kita selamat daripada COVID. Dia kata no, I dah tanya doktor tu hari tu, doktor tu kata walaupun dah kena vaksin, masih akan kena COVID lagi, tapi dia punya simptom tidak sekuat sebelum ini, maybe akan protect sedikit, tapi masih boleh kena, aku kata. So susah nak tukar mentaliti orang putih ni yang kepala batu ya, dalam rumah dia ada kepala batu, anak dia pun kepala batu, so it's quite frustrating tau. Jadi marilah kita lihat berapa kes France ya. Oh, banyaknya kes. 28,554 ya. Kes. Oh God, Masya Allah. Naik sebab cuti. Memang dikatakan akan naik. Yang kita ni, kita risau tau sebab anak, macam nak cakap, bila dah aku bertekak ya dengan dorang ni, anak tiriku ni lah kan, bertekak kata, tapi itulah mentaliti orang putih. Diorang rasa aku dah vaksin, fully vaksin, jadi dah selamat, tak memberikan apa-apa bahaya kepada diri aku tak bawa apa-apa virus, macam tu mentaliti. Kita ada anak kecil, bila aku kata ini ada anak kecil yang tak vaksin lagi dengan CJ, dia boleh kata oh budak-budak tak ada masalah, budak-budak kuat, yang membahayakan adalah orang-orang yang berumur, kata macam tu. So kita geram tau dengan mentaliti macam ni. So datang suka hati je nak datang macam tu, tak ada kuarantin. Sini tak ada kuarantin dia suka hati nak datang rumah orang, tak tanya apa, terus datang. So it's quite frustrating, this kind of mentality. So daku dengan orang putih ni pelik, dia ada semacam satu perangai yang pelik. I don't know dengan orang putih yang lain, tapi orang putih yang daku ni yang daku involve ni, so it's quite frustrating punya mentality. Susah nak cakap. Kita nak protect keluarga kita, nak protect anak kita, tapi orang lain mementingkan diri sendiri dan menegakkan benang yang basah. Susah nak cakap. Sebab tu aku kata kadang-kadang aku tak sabarlah nak pergi jauh daripada sini, sebab orang-orang yang macam ni yang membuatkan aku sangat frust sangat. Dan aku apa-apa kesian dengan anak. Tapi itulah. Aku ulang balik cakap pun susah nak cakap lah. Susah nak cakap orang yang mementingkan diri sendiri, tak memikirkan orang lain tu. Itulah. Susah nak cakap. Memang susah nak cakap. Ni kes semakin tinggi ni kat sini ni. 1 month ago tak adalah sebanyak ni. Ini sebab summer holiday makin lama makin banyak. Ini dia dah akan pergi pula kampung mak dia. Lepas tu akan datang sedih balik lagi. Aku pening kepala betul. So bila dia datang balik tu, aku tak nak duduk kat rumah ni. Aku nak pergi duduk homestay dengan my kids. Sebab susah orang, it's really hard to deal with people which is so selfish dan kepala batu. Sebab dia rasa dia orang putih lebih tahu daripada aku. Aku ni hanyalah, I'm just the Asian who doesn't know anything, so they think they are so good. So itulah masalahnya dengan orang-orang kat sini, dengan anak tiriku. So it's quite frustrating. Dan aku nak cerita, macam nak kata ini bukan cerita mengaibkan, ini perselisihan pendapat pasal COVID ni. Kita punyalah risau COVID. Kita pernah merasa macam mana kena COVID, macam mana seksanya. Masa dah aku kena tu, rasa demam on and off, badan lemah selemah-lemahnya, kepala sakit macam nak pecah, sakit kepala tu macam nak muntah tau. Aku seorang je kena, yang lain-lain semua okey. So orang macam ni, selagi diorang tak kena, diorang akan fikir yang diorang tidak membahayakan. Pernah juga bertekak pasal ni. Bila bertekak pasal ni, dah aku kata tak boleh sesuka hati datang sini. Dengan tak ada kuarantinnya, tak ada apa, tak boleh. Dia boleh kata, I'm not the one who is risky. You people are risky. Dia kata, you people don't wear mask. Dia datang rumah aku pula kena pakai mask macam tu. So this kind of thing quite, tak tahu nak cakap lah orang macam ni. So you all kata, kat Malaysia dahsyat penjagaan dia, dahsyat penjagaan dia, memang terjaga berbanding dekat sini. Kat sini, ya Allah, ya Tuhan aku tak tahu nak cakap. Contohnya sekarang, I don't know since when, bila pergi masuk kedai ke atau restoran, kita kena ada macam ala-ala My Sejahtera tu lah. You just can. The thing is, dia bukan check betul-betul. You can just print screen macam sanitary punya certificate tu.
Sesiapa punya je boleh guna. You just boleh print screen, okay? Just dia scan macam tu, dia tak tengok menunjukkan you, okay, tunjuk IC ke, betul-betul you punya. Tak ada. So, orang yang tak pergi vaksin pun masih boleh masuk. Sebab dia punya check tu tidak detail. So, aku pun pelik kat sini. Memang pelik. Tapi dah pandai sangat. Kamu putih kan pandai? Semuanya pandai. Tak tahulah aku nak cakap. Itulah dia. Pasal COVID dekat sini. So, kita risau juga tak? Actually risau juga. Tapi nak bertekak dengan orang yang fikir diorang betul ni sangat-sangat susah. Keras kepala dia, batu pun kalah. So, dia akan always have the last word. In the end, aku fikir tak guna aku bertekak dengan orang macam ni. Walau dia salah macam mana pun, dia tetap akan kata dia betul. So, the best I can do is bila dia datang tanpa diundang, tanpa bertanya, datang macam tu saja and then tak ada quarantine. So I prefer to be far away, duduk dekat homestay kat belakang rumah tu dengan anak-anakku. So that is better. So itulah. Dan sebab pernah kena kan, orang-orang yang tak pernah kena ni, diorang selagi itulah diorang fikir diorang selamat. But they don't think about other people. This kind of people, they don't think about other people. Yeah? They don't think about the safety of other people. Itulah masalahnya. So, itu adalah COVID di France. No. Orang kat sini tak jaga SOP. Tiada. Check sanitary certificate tu pun sungguh tidak cekap. Anyone can use siapa punya certificate. Jadi tak ada check pun you punya IC ke apa, tak ada. Just scan macam tu. Just scan macam tu untuk apa? So, you just guna one certificate of your friend. You tak pergi vaksin ke? So, itulah. That's why case sangat tinggi. 28,554.